Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'd. Baca bismillahirrahmanirrahim. Wa rabi'uha ma'rifatu dukhuli waqtin wa waqtu zuhrin min zawalin ila masiri zilli syai'in mislahu ghaira zillil istiwa'i fa asrin ila ghurubin fa maghribin ila maghibi syafaqin fa isya'in ila fajrin sadiqin fa subhin ila tulu'i syamsin. InsyaAllah kita nak sambungkan tadi warabi'uha ay warabi'u syuruti salat. Yang keempat daripada syarat solat. Tak ada hak ni tak sah solat. Apa dia? Ma'rifatu dukhuli waqtin, mestilah mengenal pasti waktu, masuk waktu. Jadi antara syarat untuk boleh solat memang kenal sungguh bila waktu solat. Jadi macam mana nak kenal waktu? Fa waktu zuhrin, waktu zuhur min zawalin. Jadi antara ilmu untuk mengenal waktu solat ni ilmu matahari, pengetahuan kita tentang matahari. Satu antara alat yang dipakai, alat belakang saya tu lah, memang alat robot tu, antaranya untuk mengenal waktu solat, mengenal panjang siang malam, mengenal kiblat, boleh tengok longitude, latitude, boleh tengok air pasang surut. Gunakan alat tu, nak tahu tinggi pokok, nak tahu kedalaman telaga, nak tahu jarak antara kita berdiri dengan satu jarak tempat lain tu. Tu ada kegunaan dia. Tapi kena cekap sungguh lah untuk kegunaan tu. Utama dia waktu solat. Waktu solat. Jadi waktu solat tu boleh kita hitung dengan menggunakan semata-mata alat tu. Alat suku bulatan, dia nama dia robot mujayyab, jib. Cukup sekali lalu itu. Jadi kalau zaman sekarang ni kita pun tak belajar antara makrifah dukhul salat, apa dia, macam mana nak tahu dukhul waktu ni, jam lagi jadual masuk tu, kena pastilah bila tu satu jam satu, dan jadual tu mesti kita tahu. Ni orang tahu habis bodoh lah kan. Habis bodoh, lepas tu kalau tak tahu payah takkan sampai teratu nak tahu nak tengok waktu solat. Lebih besar lagi waktu solat ni kena kenal dan kena tengok waktu masa Dajjal ni. Dajjal nanti 40 hari ya. Tapi hari pertama kita setahun. Setahun tu maksudnya 6 bulan siang. Tapi semayang bukan macam perjalanan matahari lah. Matahari dah sebil. Perjalanan 6 bulan tu, siang 6 bulan, malam 6 bulan. Bayang tengok berapa lama siang 6 bulan. Tak tahu nak cerita, saya tak tahu nak bayang macam mana. Tapi semayang waktu 24 jam, mesti semayang 24 jam. Walaupun siang, kalau sampai waktu maghrib, waktu isyak adalah isyak. Tapi matahari sebil lah. Jadi maksudnya kita memang perlukan sesuatu untuk mengenal pasti waktu kita nak solat tu bila. Zaman Dajjal tu lah, tu fitnah Dajjal tu. Jadi fitnah Dajjal, jadi antara huru-hara dalam musim Dajjal ni waktu nak solat. Akidah satu hal, kita terus waktu solat oleh kenal masjid air banyak, yang ni pun solat dalam kabut. Nak
bangkit solat pun kena kejut. Bayang tengok Dajjal tu, dia orang yang hidup masa tu yang memang kental iman dia ni, bukan sebarang orang. Betul-betul memang solat ni adalah jantung hati dia. Kalau tak solat ni macam tak ada iman ni. Itulah bahasa dia. Solat ni adalah tempat dia menghubungkan dia dengan Allah Ta'ala ni. Solat ni antara dia, orang zaman tu. Orang zaman tu, orang yang macam tu je boleh selamat. Kalau orang hak cerai-cerai ni, tak tahu lah, berbalik hati habis, na'udzubillah. Itu yang ulama kita dulu minta lindung supaya janganlah duduk zaman Dajjal, takut tak tahan cobaan dan fitnah dia tu. Bahkan zaman kita lah ni, jangan kata zaman Dajjal tu, ni Dajjal, sebelum Dajjal ni pun kadang kita dah tak tahan fitnah. Kalau isu zaman lah ni lah, kalau nak guna bahasa tu, antara fitnahnya apa? Tak vaksin, tak boleh masuk supermarket. Tak vaksin, tak boleh masuk pejabat tanah. Tak vaksin, tak boleh masuk pejabat pos. Tak vaksin, tak boleh masuk pasar raya, tak boleh masuk. Tak vaksin, tak boleh bantai negeri. Macam padahal apa masalah tak vaksin? Ada masalah apa? Jahat ke orang tak vaksin ni? Masalah apa tak vaksin? Buat penyakit. Tak betul teori orang tak vaksin buat penyakit. Orang yang vaksin lah yang buat penyakit. Pasal memang contik kuman dalam badan dia. Kat kita, mana ada kuman? Kenapa pula kita buat penyakit? Tapi jadi fitnah zaman tu. Zaman kita ni, zaman kita dah ni. Bagi sembahyang pun susah. Esok nak masuk apa? Supermarket tak boleh pergi apa? Tak ada masalah. Nak masuk masjid pun, 2 dos. Kena vaksin dulu. Benda keramat dengan vaksin ni. Nak mengajar pun, masuk masjid, nak mengajar, kena vaksin dulu. 2 dos dulu. Bayang tengok. Itu baru kena ujian dengan vaksin. Kena ujian tak ada makanan esok. Gelepah baik-baik. Jangan tak tahu. Siapa boleh tahan tu? Na'udzubillah. Tak boleh saya sebut tu, saya jadi gerun mana. Ya Allah. Jadi yang kita terus tak kena apa-apa ni, jagalah elok waktu solat. Nak kenal waktu pun tak mengaji ilmu falak apa teruk mana pun, solat jagalah. Lepas tu solat pun upgrade lah solat. Takkan solat hanya dekat solat zahir. Kena belajar juga macam mana nak solat batin, atau istilahnya nak solat hadir hati ke Allah Ta'ala. Kena belajar juga kan. Dah belajar pula, memang boleh buat sungguh-sungguh ke? Macam-macam, cabaran kita. Hadanallah ila sabila. Tak boleh saya sebut tu macam sayu sikit. Kita tengok zaman kita lah ni pun duk musim seorang tutup guru meninggal. Meninggal kan, nak tengok lah. Saya pun tak tahu berapa hari saya mereduk kan. Rasa dekat sangat lah. Kata dekat tu apa, pasal duk meninggal ni, hak lama-lama, hak lah tua-tua ni seorang. Antara kawan-kawan saya, dia kata, ni ramai ni tutup guru duk meninggal ni, jom kita pergi ziarah dulu lah, kata dia. Nak mengaji memang tak ada semua yang ramai yang tua-tua. Pergi ziarah ni, kalau nak pergi belah utara, siapa dia ni, kita nak pergi ziarah. Dia sebutlah nama orang ni. Ni dalam Facebook lah kan? Ada member-member kawan-kawan kita yang macam tu. Tahulah. Okey. Atas baca kitab macam ni ilmu dia memang kena tengok matahari. Dan sedikit pengetahuan matahari tu naklah diambil. Tengok, boleh faham tak? Kalau yang ni pun tak boleh faham ni, sebut lagi ni, tak layak mengaji falak. Tak ada gambaran langsung. Nak faham kedudukan matahari apa tu kan. Terus macam ni pun tak faham, nak ngaji falak ke mana. Kata dia, fa waqtu zuhrin ay fa in aradta ma'rifata dukhuli waqtin fa aqulu laka waktu zuhrin, maka bermula waktu zuhur ni dijawab bagi soal muqaddar. Jadi fa tu seolah-olah jawab daripada soal muqaddar, fa fasiha dia afsahat an soal muqaddar. Fa waktu zuhrin, maka waktu zuhur
Ai fa waqtu dhuhrin fa waqtu dukhuli dhuhrin. Masuk waktu zuhur ni waktu masuk waktu zuhur. Min zawal, min ibtidayah, bermula daripada gelincir matahari. Istilah gelincir matahari ini, matahari bertukar arah daripada, kan dia terbit belah timur, terbenam di barat. Jadi nisbah arah dia dah pergi ke arah barat. Kalau ada bayang nanti, bayang akan tertera di timur. Kalau matahari dia terbit sebelah timur, bayang akan terbit di sebelah barat, akan tertera di sebelah barat. Nak tahu gelincir tak gelincir macam mana? Matahari dia akan pergi ke arah timur, matahari dah ke barat. Macam mana nak tahu tu? Matahari ya. Nak belajar satu-satu dia detail. Saya bagi misal. Satu dalam bab macam ni, petua dia apa? Jangan tengok matahari. Panjang satu kayu. Panjang satu kayu. Dan kita panjang satu kayu pun nak kena kenal juga mana utara, selatan, timur, barat. Tak kenal macam mana nak tahu matahari duk mana. Kalau kita lah, kalau dah tidur 100 tahun, bangun pagi, ni apa? Pagi ke petang? Kalau kita tak tahu matahari duk naik atau turun, kita boleh kata ni pagi ni. Ni dekat pukul 12 ni. Kita boleh kata gitu kan? Pasal apa? Pasal tak tahu matahari nak turun ke naik. Boleh, faham? Kalau kita tahu turun, okey. Okey, sekarang matahari turun belah sana, naik belah sana. Jadi nak tahu dia macam mana? Kalau katalah kita tak ada kompas sekalipun, dia perlukan 1 hari untuk mengenal pasti mana utara dan selatan. Utara selatan, ya, utara selatan. Pasal garisan itulah nanti akan menentukan timur dan barat. Boleh faham saya kamu? Kalau kita tak tahu garisan utara selatan di mana, macam mana kita nak tahu timur dan barat? Faham tak? Faham? Saya kena lukis tak? Padam tu? Saya nak tunjuk juga kegunaan. Yang ni bukan robot pun. Hanya nak gunakan kaedah matahari untuk mengenal utara, selatan, timur, barat. Kena buat kerja sikit. Pasal kalau kita tak kenal utara selatan, macam mana nak kenal timur barat? Memang tak boleh. Ini macam mana kaedah? Kompas satu hal lah. Ni nak tunjuk tak payah pakai kompas, pakai matahari. Memang matahari adalah alat paling besar untuk mengenal sebenarnya. Saya nak lukis 2 rajah. Ada rajah pandangan atas, ada rajah pandangan tepi. Rajah pandangan atas tu. Jadi kaedah nak tengok utara, selatan, timur, barat macam mana? Buat satu bulatan kat tanah. Dan tanah ni pastikan cari tanah rata lah. Kata tanah ke apa, lantai lah, masa masuk tanah tu kan.
Tak lagi luruh benda pula. Mesti kat tanah. Kat simen tak boleh. Atas kapet tak boleh. Alah bengap juga. Ada juga orang lurus macam tu kan. Buat bulatan ni, nak buat bulatan kena buat bulatan besar lah juga kan. Pasal dia lagi besar lagi tepat. Kecil dia mudah ralat. Untuk macam mana nak buat bulatan besar-besar? Cari teknikal lah sikit. Ambil paku satu, 2 batang paku, seutas tali kan. Satu paku pacak sini, satu paku lagi tarik sebagai jari. Lepas tu tegang dengan tali tu, tarik. Dapatlah satu bentuk bulatan. Okey. Bulatan ni, betul kat bulatan ni buat apa? Buatlah satu objek untuk dia benar-benar tegak ada di bulatan ni. Ini pandangan atas, ni pandangan atas. Mesti ada satu objek panjang tegak macam ni. Nak bagi tegak pun kena ada ilmu juga macam mana nak bagi pastikan dia tegak kan. Apa alat nak tahu dia tegak tak tegak? Pembaris. Timah air tu. Timah air tu lah. Handset pun boleh lah ni. Kan? Tu tak ada timah air. Buah air dalam botol. Macam-macam idea dia tau. Buah air dalam botol. Cari benda-benda yang dah ada tegak siap lah. Botol lah, senang. Cik pelebut satu, buat bulat, buah botol sini. Botol tu nanti dia akan macam ni lah kalau saya lukis. Ni pungkok dia. Yang ni pungkok dia, ni tudung dia lah. Macam tu lah. Tengok atas ni, tengok atas. Tengok atas. Macam ni lah rupa dah. Tengok atas. Macam ni yang nampak ni tudung, ni badan dia. Kan? Garisan lain tu kau nak tegang. Tu lekuk-lekuk dia hal lain tu. Macam tu lah. Tapi ni tudung dia. Baik. Ada tugas kita nak tengok ni. Buat apa? Nanti katalah ada matahari. Okey, ni matahari. Matahari nanti akan naik. Bila naik, dia akan berbentuk bayang ni. Kan? Dia akan ada bayang lah sini kan. Faham? Jadi bila matahari naik. Bila bayang, dia matahari makin naik. Nanti bayang ni asal dia panjang. Apa akan jadi nanti bila matahari naik? Pendek. Sampailah pada satu masa yang bayang tu, kemuncak dia ni, lagi bagus ada benda tajam lah. Pasal ketepatan tu kita akan dapat. Pastikan kemuncak dia ni betul-betul latar garisan ni. Lepas tu nanti matahari ni dia jalan lah. Ni pandangan atas tau. Yang buat bodoh saya kata pandangan atas tau. Ni botol lah ni. Masa kita cuba lukis. Kita lukis bila pandangan bawah. Kalau tak faham lagi payah juga. Kita kan semua cerdik-cerdik kan. Ini maksudnya saya nak turunkan gambar rajah ni daripada pandangan atas ke pandangan sisi. Inilah botol kita tu. Botol apa, mineral ke apa punya pasal lah. Dia duk minum apa, 100 plus. Ni botol tu lah. Macam tu lah. Kita iklan sikit. Air apa ni? Air gau. Tu air gau. Okey. Ni garisan dah pandang sisi tak nampak lah kat bumi macam mana. Tapi andai kata kita buat dalam bentuk 3D lah. Kan dia akan bentuknya. Kalau ni dia akan macam tu lah. Macam tu lah. Di tengah. Yang ni pun lagi kena 3D pula lah. Wayah tu. Susah lah saya buat pandangan sisi je lah. Pandangan sisi.
Okey. Jadi yang ni matahari. Bila matahari ni, yang ni satu rajah kan, yang ni rajah pandang menutup sisi lah. Bila matahari macam ni, tentulah bayang dia kan, ni matahari, bayang dia jauh lah kan. Bila dia naik, ni bulatan, bila yang ni betul-betul jatuh sini, tanda. Tanda. Nanti dia akan jalan. Bayang-bayang nanti, dia akan ada sampai satu tahap, dia daripada sini, nanti dia akan beralih belah sini. Beralih belah sini, bayang ni nanti, dia asal bayang kat sini, bayang akan keluar belah sana. Belah sana. Lepas tu, bayang tu asal pendek. Dan kemungkinan masa waktu betul-betul tengah hari, bayang ni tak ada. Dan boleh jadi bayang dia masih ada. Pasal bayang yang betul-betul tak ada, betul-betul tak ada. Kalau antara garisan sartan dan garisan jadi ni, setahun 2 hari. 2 hari. Yang lain matahari, waktu zuhur, mesti ada bayang. Mesti ada bayang. Mesti ada bayang. Matahari akan ke sini, bayang ni nanti dia akan panjang. Waktu bayang tu betul-betul sentuh garisan ni, tanda. Katalah bayang tu nanti sentuh sini. Nanti bayang tu akan panjang tak mahu. Kita nak yang sentuh sini. Baik, untuk buat apa? Sambung garisan ni ke pusat bulatan. Untuk buat apa? Bagi 2. Jadi kalau yang ni terbit, ni timur. Sini akan jadi barat. Pembahagi 2 garisan ni. Nak tahu macam mana? Ukurlah sini. Ambil tip ke apa ke, ukur. Nak ukur belah sini pun boleh, ukur belah sini pun boleh kan. Tengok berapa sukatan dia, bagi 2. Tanda, buat garisan. Yang ni adalah utara. Ini adalah selatan. Jadi kita nak tengok cerita gelincir ni. Gelincir ni macam mana? Gelincir ni ialah matahari. Bila dia terbit sini, bayang sini, bila dia melepasi ni. Jadi kalau bayang sini, maksudnya matahari ni nanti, dia tak akan ke sini lah, matahari ni. Matahari ni nanti bila sini, bayang ni dia makin pendek. Sini lah. Dia makin pendek. Bayang ni. Bayang ni dia makin pendek. Nanti zuhur pun dia ada bayang ni. Dia ada bayang. Makin pendek bayang tu. Nanti bayang tu pula bila dia dah ke sini, bayang tu akan ngesut ke sana lah kan. Matahari ke sini, bayang dia akan turun lah. Yang panjang. Kalau tak faham, nanti buat. Asal nak cerita apa? Utara, selatan, timur, barat. Dah dapat lah. Jadi gelincir tu apa? Matahari berpindah daripada timur, dia akan pergi ke barat. Nak kenal arah utara, selatan, timur, barat. Manually. By using our sun that Allah Ta'ala create for us. Cakap putih bodoh-bodoh. Ni pun belajar falak lah. Belajar falak dah ni. Tapi asas sangatlah. Nak tengok matahari, tengok kiblat. Waktu nak tengok kiblat tu hal. Saya bukan nak cerita kiblat. Saya nak cerita arah utara, selatan, timur, barat. Hanya dengan menggunakan matahari. Kompas tu kalau ada kan. Mesti tengok kompas tu sewil tak sewil. Buat macam ni, beli satu kompas, cek. Kita ukur macam ni. Kompas tu macam ni. Nampak parit. Tak boleh pakai. Handset boleh ni, iPhone 4. Utara selatan. Dia suruh calibrate tu. Kita ukur macam ni. Dia tunjuk utara selatan macam ni. Mana? Buang iPhone, nampak tak boleh pakai. Handphone bodoh.
Sini kita punya ilmu, kita akan kata, kita berani kata ni apa bodoh. Siapa? Tengok aku ukur utara selatan macam mana pakai matahari. Jadi kita tak boleh dimanipulasi. Pasal apa? Pasal apa? Kita boleh menggunakan sumber yang Allah Ta'ala bagi jadi keliling kita, depan mata kita, untuk kita kenal pasti mana hak, mana batil. Kalau tidak, Arab ni lah, mana aku tahu utara selatan nak gunakan matahari, tak pandai. Ni belajar simple saja mata dia punya information, kan susah. Faham? Boleh jadi ahli falak. Okey, jadi waktu zuhur ni apa dia? Min zawal. Sikit saya cerita itu. Dan waktu matahari ni naik, bayang tu, jadi kalau bayang tu betul-betul tepat sini, yang ni belum gelincir lah. Nanti bila matahari tu dia lalu, nanti bila dia lalu sini, matahari bayang tu akan ada kat sini. Yang ni gelincir. Yang gelincir. Kalau tambah dia ke sini, sini, lagi ya gelincir banyak. Kan? Okey. Saya nak cerita gelincir tu. Kalau nak gunakan satu lagi kaedah indikator manual, nak tahu matahari dah gelincir ataupun belum, apa dia? Buat layang-layang satu. Tak payahlah wow, CL layang-layang, buat apa? Dan kalau katalah zuhur ke 1, untuk mudah nak tengok gelincir tak gelincir, 12.30 bagi layang-layang naik. Boleh ke naik? Tengoklah angin ada tak ada. Ada je angin, mana boleh tak ada angin? Ada je angin. Bagi layang naik. Kenapa? Dan layang ni, bila bumi, matahari ni, bila dia ada, tambah dia nak dekat zuhur tu, kita punya layang ni, biasa main layang. Lalu main pagi petang. Jawablah saya tanya ni, oi. Petang. Macam mana rupa hampa tengok benang layang-layang tu? Tegak itu, tegak. Tegak ke? Cakap betul-betul lah. Tegak. Macam mana? Hampa akan tengok benang layang tu macam tu. Betul? Betul ke? Tengok ni macam tak pernah main layang. Pengang tu. Ini. Pernah tak hampa main layang? Dia bukan, benang dia bukan yang tu. Benang dia tegak macam tu. Pernah? Pernah? Cakap betul-betul. Pernah? Walaupun layang tu besar, kalau hampa main waktu pagi petang, hampa takkan jumpa fenomena benang dia tegak macam tu. Benang dia tegak macam tu. Takkan jumpa. Takkan jumpa. Mesti benang dia macam ni. Lagi hampa main makin petang, lagi benang dia akan turun macam ni. Pasal apa? Pasal ada graviti antara bumi dengan matahari, menyebabkan benang tu dia akan jadi berat, tarik ke sana. Lepas tu benang tu dia tak akan tegak. Layang-layang tu dia akan tertarik ke arah matahari. Angin tu satu hal, angin tu arah matahari, layang-layang je. Kita belajar falak, faham tak fahamnya pasal kau. Lepas tu macam mana nak bagi dapat matahari ni? Matahari, benang ni betul-betul tegak je. Main tengah hari. Tak zuhur. Satu kalau zuhur pukul 1, 12.30 naik layang. Kita akan dapati layang kita tu naik macam ni. Bila hampir nak zuhur ni, hampa akan lihat satu fenomena apa dia, yang hampa takkan ada pengalaman. Saya pernah main layang-layang tengah hari satu, saya tahu. Dia akan naik, tegak, lagi tegak. Mula kita naik layang tu, katalah kita naik arah sini, kan ada arah kan, angin tu kan. Macam ni. Kita akan dapati nanti satu ketika, fenomenal, matahari tu, layang tu asal macam ni. Kita akan dapati dia macam ni. Masa tu kita akan dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu tu gelincir. Gelincir dengan menggunakan layang-layang. Yang ni Rumah Raja ada dan layang boleh. Buat layang-layang lah pakai kertas ni boleh. Nak tengok buat layang-layang pakai kertas ni macam mana?
Kertas ni tak payah pakai lidi, tak payah apa, pakai kertas ni buat layang-layang. Tahu? Dia boleh naik tinggi tu. Dia boleh naik tegak tu. Tak tahu. Buat sekertas, guna kertas selai tu. Tapi dia boleh naik dan terbang. Macam mana? Siapa pandai lipat? Tak tahu. Tak ada kemahiran langsung dia mah. Layang tak tahu. Nanti saya minta 50 sen pengeras. Macam ni. Saya zaman dulu dipanggil layang-layang ni layang-layang katak. Ngaji pekah ke je apa dia ni? Pekah. Ngaji pekah lah bodoh. Ngaji pekah lah. Astagfirullah. Buat lipat je ni. Lipat dua. Keluar. Ini panggil lain-lain katak. Oh tu, buat macam mana? Tebuk lubang ni ke, koyak pun boleh. Ikat, buat telaju dia dua. Itu ikat, bagi dua-dua, bagi betul. Bagi dua betul-betul tepat lah kan. Sengit nanti, layang-layang tu sengit. Bagi tepat, ikat. Okay? Dia akan buka itu. Angin tiup, apa jadi? Dia naik. Nak bagi comel sikit kan? Tebuk lubang ni. Ambil satu kertas potong secebis macam ni. Jangan benda berat. Buat benang satu. Ikat. Apa jadi? Jadi ekor dia. Nanti bila naik, dia jadi ekor helikopter. Kalau main petang-petang dia takkan bertari, dia takkan tegak. Tapi kalau hangpa main petang, kalau main petang, walaupun seringan ni, dia takkan tegak macam tu. Dia mesti jadi macam tu. Tapi bila dia punya benang akan tegak? Bila hangpa main pukul 12 tengah hari. Asal angin macam ni kan. Akan akan lihat. Ni, dia punya kedudukan tu. Kalau katalah yang ni utara selatan yang kita dah kena pasti tu, tak kena pasti pun kita akan dapat. Layang ni asalnya macam ni. Arah angin tu dia akan bertukar macam ni. Naik atas, mata apa? Layang-layang tu dia tak duduk macam tu lah. Dia tak duduk macam tu, dia akan duduk macam ni. Lagi lama hangpa main tapi tak sembahyang Zuhur lah. Main Zuhur dulu. Tapi suasana masa tu paling best lah pasal kita boleh tengok dengan mata kita. Kita tempuh by experience lalu. Lepas tu layang-layang ni bila matahari turun nanti dia pun akan turun. Dia tak boleh naik atas, dia tak akan naik duduk atas tegak atas kepalanya. Dia akan tertarik pada graviti matahari tu. Itu yang bila dia petang, berat benang tu akan jadi. Dia akan tertarik di matahari. Itu saya cerita pengalaman ada, ilmu ada tentang gelincir tu lah. Okey, yang tu untuk tahu gelincir dia beralih arah, daripada baik kalau nisbah layang-layang ni layang dia akan tertarik ke matahari. Bayang ni terbalik lah, matahari sini, bayang sini. Jadi kalau ni timur, bayang akan ada di barat. Kalau dia gelincir, matahari nanti akan ada di barat, bayang akan ada di timur lah. Boleh? Faham kan? Okey. Jadi nak tahu Zuhur macam mana? Gelincir. Saya dah cerita tadi, gelincir macam mana? Dan Zuhur tak semestinya matahari tepat atas kepala. Saya sebut dah. Bumi ni ni bukan gambar rejah ni, ni gambar bumi lah. Dia kata bulat lah. Erot pula. Kalau ni ialah bumi, ni Khatul Istiwa. Khatul Istiwa. Khatul Istiwa. Khatul Istiwa.
Kalau yang ni bukaan sudut dia ialah 23,5 darjah. darjah. Dalam kawasan ni matahari hanya betul-betul tepat atas kepala 2 kali setahun. Dua kali setahun. Satu Makkah ni. Ni Mekah. Kedudukan dia lebih kurang 21 darjah utara. Tu utara dah ada. 21 darjah utara. Akan matahari betul-betul tepat kat Mekah ni 2 kali setahun. Satu, nak guna matahari, nak tengok kiblat berapa kali? 2 hari setahun. Saya tak ingat tarikh. Saya tak hafal tarikh. Apa ingat? Ada. Bulan 5 satu, bulan 7 satu. Pukul apa? Tak tahu. Bagus. Seorang tak hafal. saya tak hafal. Pergi tengok tu. Google pun keluar tu. Penentuan arah kiblat menggunakan matahari. Malaysia punya ada keluar. Memang selalu kadang-kadang dicerita dalam WhatsApp pun keluar. Okey, saya nak cerita apa? Mekah kita, Malaysia, India, rumah ni Malaysia bawah lagi lah. Sumatera, Malaysia ni kita lebih kurang utara. Kita lenggung lah kan. 5.7 5.6 darjah utara. 5.6. Yang tu macam mana nak tahu? Ngaji lama sikit lah. Tambahlah ni ada alat sebesar ini. Semua boleh tahu. Tekan ya. Satelit kita boleh tahu berapa biji di atas ni semua boleh tengok. Software macam software ada. Apps macam apps ada. Tak nak tengok. Apa nak sebut? Gelincir. Nak faham dia? Gelincir ya? Siap. Zuhur. Gelincir Zuhur. Asal nak cerita tadi ke sana tu, pasal nak cerita mesti ke matahari atas kepala? Tak. Matahari atas kepala kita setahun 2 kali ya. Masa lain tak atas kepala. Jadi nanti pada waktu ngelincir tu, waktu matahari tu ni, kalau tengok kalau gambar dari sisi matahari ni jadi kalau yang ni tempat terbit, ni timur, ni barat. Nisbah tengok tepi dia naik macam tu lah kan. Selain daripada 2 hari tu, mesti nanti bila Zuhur, dia akan ada bayang sikit. Kadang-kadang bayang dia panjang juga. Botol ni nanti dia akan ada bayang. Kalau sana, dia akan ada bayang. Dia akan ada bayang sikit. Ada bayang. Jadi nisbah nak tengok gelincir, ada tukar arah utara selatan. Apa nak sebut? Gelincir situ lah. Tapi nak sebut bayang ni. Dia taklah betul-betul atas kepala sampai tak ada bayang. Yang tu setahun 2 kali ya. 2 kali ya. Cuma pada hari-hari lain dia kalau lepas daripada hari yang betul-betul atas kepala, bayang tu taklah banyak kan. Dia sikit. Lagi jauh daripada garisan khatulistiwa ni akan ada keberangkalian untuk bayang pada waktu Zuhur tu lagi panjang daripada negeri-negeri yang memang hanya ada di berdekatan dengan khatulistiwa. Katalah kita contoh, kita betul
betul-betul duduk dekat ni 23,5 darjah ni. Bulan pula bulan 3 contoh. Matahari nanti kalau gunakan sudut 46, 47 darjah. Dia punya kebarangkalian untuk naik matahari ni hanya 53 darjah. Itu dah lebih tak? Dah bisa gambar darjah tu tak tepat. 43 darjah. Jadi matahari nanti kita akan tengok, kalau contoh orang dekat Australia bulan 3, dia akan tengok zuhur apa? Siang dia ni. Naik sini timur. Dia takkan lalu je ni. Dia takkan naik atas. Paling tinggi dia boleh naik bukaan sudut ni dengan bumi ni 43 darjah. Separuh tak sampai. Tak sampai 45 darjah. Kalau dia duduk kat sini kat 23,5 darjah. Lagi ke selatan atau lagi ke utara, lagi nanti dia akan tengok fenomena matahari. Dia tengok macam mana sehari tu, pagi petang tu, nak malam dia akan tengok matahari duduk situ lah. Situ matahari naik situ, mana tu? Tetap waktu zuhur dia ialah gelincir. Macam mana nak tahu gelincir? Sama kaedah. Cuma hangpa nak buat bayang, hangpa kena lukis besar. Dan dia sangat cepat. Bagi dua, hangpa boleh tengok mana utara, mana selatan. Faham saya cakap apa? Ngaji macam ni, dia kena ada ilmu hayalan besar sikit. Macam tu fenomena nak tahu kemurumi. Ya. Yang tu Allah Taala kata, inna fi zalika la ayatil liulil albab. Apa dia? Allah Taala buat bumi ni macam tu, dengan sistem macam tu. Semua tu bukan dengan tabiat, bukan dengan taklil, bukan dengan ilat, bukan dengan zuhul, bukan dengan ghaflah, tapi dengan iradah Allah Taala buat dengan kepastian macam tu. Kita akan kata macam ni. Dahsyat ni Allah Taala. La ilaha illallah. Tu best ngaji bab tu. Kita kenal tu. Bukan saja kenal apa benda yang kita mengaji, kenal dengan pencipta yang menjadikan tu. La ilaha illallah. Orang putih ada tak teropong-teropong, dia punya ilmu tentang tu kenal lagi hebat. Tapi tak kenal Tuhan. Kesana sikit. Semua tu nak cerita asal, nak cerita zawal aja, nak cerita zawal. Baik. Jadi zuhur mula dengan gelincir sampai bila? Ila masiri zilli syai'in mislahu, sehingga masir, terjemah ni jadilah daripada soro. Soro serupa dengan mana kana wa amsa wa asbaha wa dhalla bata. Soro laisa zala laisa mazala ma fati'a ma bariha ma fakka itu madama masir daripada soro, jadilah zil, bayang, syai' sesuatu, mislahu seumpama dia. Jadi kalau kita belajar mudah-mudah ni katalah botol yang kita letak tu dekat tanah, kalau ni matahari, dia gelincir kan, mesti ada bayang. Kalau andai kata betul-betul atas kepala, betul-betul 90 darjah atas kepala, yang tu yang memang mudah dipaham lah kan. Zuhur gelincir ke sana, zuhur lah. Jadi bila habis zuhur, matahari akan turun. Bayang dia dengan panjang ni, katalah yang ni panjang 6 inci. Panjang 6 inci, bayang pun nanti 6 inci. 6 inci lebih, habis zuhur. Masuk asar. Yang tu kalau tak ada bayang masa zuhur. Kalau katalah ada bayang masa zuhur, saya nak buat macam mana? Saya nak guna ni sebagai ni. Katalah ada bayang masa zuhur. Bayang tu panjang tudung ni. Jadi yang macam ni. Kalau ni bumi ya, ni matahari ya. Masa zuhur tu nanti ada bayang ni.
ada bayang ni. Jadi masa bila habis Zuhur, mesti panjang ni, bayang dia adalah panjang ni. Jadi masa Zuhur tu bayang yang ada tu, bayang tu kena campur dengan dia. Jadi kalau ada bayang macam ni saya kata ada kat sini, kalau dia ada bayang ni, kena campur kadar bayang ni dengan panjang ni pen ni kan dia sama panjang kan. Jadi perlu panjang bayang tu lebih berserta dengan bayang yang ada pada waktu dia gelincir tu, yang ada bayang tu kena campur, barulah dia akan habis Zuhur masuk Asar. Boleh. Itulah maksud dia kata sehingga jadi bayang sesuatu mislahu ghaira zilli istiwa, lain daripada bayang masa gelincir. Jadi kalau lukis dengan lukis raja, saya nak lukis gambar 3D, madamnya lah. Yang ni yang mudah, itu yang payah tukar. Ni mengajar cara lama lagi lah kan. Ambil alih, tukar menu, lukis kan. Dan ni tik 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 tik. Habis semua order. Apa lah cerita ni. Saya nak gunakan lukisan macam ni. Katalah ni kayu yang kita pancang. Saya nak gunakan yang ni lah sebagai ukuran dia. Okey. Jadi bila ada matahari nanti dia akan ada bayang. Dia akan ada bayang lah. Ni bayang dia. Jadi kalau masa Zuhur nanti dia akan gelincir lah. Bila dekat sini, atau katalah ada bayang dia panjang ni. Yang ni bayang masa, saya singit sikit untuk mudah tengok. Yang ni bayang yang ada waktu Zuhur tu. Waktu Zuhur tu, waktu gelincir tu, dia gelincir tu, bayang ada kadar ni. Okay. Bila bayang ada kadar ni, dia akan turun lagi ni matahari ni. Bayang akan panjang. Nak tengok panjang habis waktu Zuhur masuk waktu Asar tu bila? Panjang ni. Katalah kita bulatkan dia kan. Panjang ni mesti campur dengan panjang ni. Matahari ni dah turun, bayang yang terbentuk ni panjang ni. Yang ni ialah waktu Zuhur ke sana tu Asar. Boleh tangkap, faham? Yang tu dengan gambar rajah, ayat kitab macam tu je. Ulama dulu tak ada gambar rajah, dia boleh faham. Kita kadang dah lukis pun tak faham. Faham? Atas pun lukis, tepi pun lukis, 3D pun lukis lah. Boh yang 3D tu kan. Baik, siap. Fa'asrin, fadukhulu asrin, ataupun boleh baca fa'asrun, fahuwa waktu asrin. Lepas tu dukhul waktu asar ni ila ghurubin, sehingga terbenam matahari. Siap. Pelajaran susah belajar falak Zuhur je. Zuhur dia cekabit sikit. Nak kena tahu waktu zil, utara, selatan, gelincir tak gelincir, dia cekabit sikit. Berbanding dengan waktu lain tak susah.
hingga maghrib. Maghrib ni apa? Maghrib ni kalau kita lukis kaki langit, ni kaki langit, matahari. Matahari ni dia akan turun terbenam sehingga matahari, seluruh bulatan matahari itu di bawah kaki langit. Ini dipanggil ghurub. Inilah terbenam matahari. Terbenam pun bahasa dia terbenam di dasar laut ke, terbenam di bukit ke, terbenam di padang pasir ke, terbenam di ladang sawit ke. Itu pandangan mata lah. Pandangan mata. Pasal itu yang fenomena yang kita nampak. Padahal dia bukan masuk dalam laut. Kalau masuk dalam laut, mendidih laut tu, kering ayo kita. Okey, siap. Inilah suasana ghurub dengan lukisan. Ada hakiki, ada mar'i. Ada yang terbenam betul-betul, ada yang terbenam dengan pandangan mata. Tapi mata pun nak tengok bukan senang kan. Mata kita satu, bukan tajam satu. Dan kita tengok, macam mana nak pastikan kaki langit ni? Kalau ada bukit, dah sembunyi balik bukit, tambah pula bukit tu duduk berlapis-lapis, tengoklah terbenam, sebenarnya bukan kaki langit, masih duduk atas bukit tu. Boleh? Faham? Kita tengok ni, bukit selisih macam ni. Macam mana kita nak terbenam tu? Kalau dia terbenam macam ni, masih belum terbenam lagi, pasal dia hanya duduk balik bukit. Terbenam tu, mesti istilahnya kaki langit. Satu, yang ni kaki langit yang kita lukis. Macam ni lah, nak faham dia macam ni. Nak tahu betul-betul macam mana. Alat dia tu. Mahal tu alat tu. Habis? Fa maghribin, masuklah waktu maghrib. Maghrib pula habis ila maghribi syafaqin, sehingga maghrib dengan makna ghaib, hilang syafaq, mega. Dan bila syafaq masuk maghrib ni, mega apa? Syafaqi ahmar, mega merah. Mega ni apa? Awal lah. Apa lagi bahasa? Omega. Omega 3 lagi faham lain pula. Panggil mega lah. Faham mega? Tak faham. Mega ni warna merah yang kita tengok kat langit tu lah. Itulah mega. Bahasa, kau tengok kamus ada mega sebut dengan awan. Mega merah. Mega pun yang merah. Yang ni pun kalau kita tak belajar betul-betul dengan kaedah pencerapan nak tengok mega macam mana, tak kenal kita mana merah, mana kuning, mana putih. Tak kenal kita. Dengan tengok langit, kalau tak ada kemahiran yang begitu mendalam, kita tak kenal maghrib habis tak habis dengan tengok kaki langit. Tak pandai. Saya tak pandai. Kalau nisbah terbenam ni, kalau dengan sudut, sudut terbenam ni 0 darjah. Dia 0 darjah. Kalau maghrib, matahari nanti faham tu dia akan terbenam ke bawah lagi kan. Matahari ni akan terbenam ke bawah lagi. Dia akan terbenam ke bawah lagi ke dalam bumi kan. Jadi berapa bukaan darjah ni? Lebih kurang 17 darjah. Tak silap saya 17. Ya. 17 darjah. Waktu tu adalah waktu maghrib habis. 17 darjah berapa minit? 1 minit, 1 minit, 1 darjah 4 minit. 17 kali 4. 7 kali 4, 28. 2, 4, 68. 68 apa? 68 minit. Dia negeri ada lain, ada kaedah dia nak kira. Kita boleh sebut Malaysia ni dia lebih kurang 17 darjah. Ada yang 15 darjah. Ada yang 15 darjah. Dia 15 hingga 17. Tak sama negeri Lain negeri lain. Lagi ke utara, lagi ke selatan, dia punya tu lagi kecil. Berapa darjah dia. Jadi kita sebut ni lebih kurang,
kawasan khatulistiwa, antara maghrib dan isyak untuk hilang tu atas kadar 17 darjah lebih kurang 1 jam 8 minit. Tengok maghrib pukul apa? Oi, kamera maghrib pukul apa? 7.02. Buh ialah isyak pukul apa? 8.11 8.11. Oh ini sejam 9 minit. Maghrib nanti dia berubah pun tengoklah. Tu masa buruh utara ke buruh selatan ke. Dia berbeza. Berbeza tu ada pertambahan sikit, kadang dia extend sikit. Kadang dia kurang sikit. Nak tahu sikit tu macam mana? Tu alat ni. Yang ni kira kasar, kira bodoh. Kira umum 17 darjah. Macam mana nak tahu dia tambah-tambah? Degree dia sama, tapi nilaian berapa pengembangan dia dan pengecupan waktu dia, alat dia tu. Pakai alat tu. Nak kira pun kadang susah. Kita tahu antara maghrib dengan isyak sejam 8 minit. Mesti ke? Sekata ke dalam setahun? Tidak. Lagi ke utara, lagi ke selatan, sesuatu negeri daripada garisan khatulistiwa, lagi akan besar jarak antara waktu maghrib isyak, begitu juga subuh terbit matahari, zuhur asar sekalipun. Dia akan tak sama, tak sekata. Dia tak satu perkembangan yang berskala yang sama, tidak. Sentiasa berubah. Itu yang disebut Quran, inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Dia satu kefarduan yang mauqut, yang ada waktu dia. Yang ajar macam ni siapa? Ajar tengok waktu macam ni? Jibril. Dia ajar siapa? Dia ajar Rasulullah. Rasulullah dia ajar sekali ya. Selepas peristiwa Isra Mi'raj, turun pagi tu tak sembahyang lagi subuh pasal tak tahu cara dan tak tahu waktu. Subuh tu tak sembahyang lagi, berlaku macam-macam fenomena lah, Abu Jahal lah, buah. Zuhur tu Jibril datang. Muhammad, ni waktu zuhur. Rasulullah bila sebut ni waktu zuhur, dia kena matahari pukul macam-macam. Sembahyang. Jibril imam, makmumnya Rasulullah. 4 rakaat. Rasulullah ikut. Bagi salam. Lepas tu, hari pertama tu. Hari tu sahabat tak sembahyang lagi, Rasulullah yang sembahyang. Nak cerita waktu ni, siapa ajar? Jibril yang ajar Rasulullah. Satu, bukan sebarang kita belajar ni. Belajar memang ilmu yang Jibril sendiri ajar kat Rasulullah. Cuma Rasulullah belajar manually. Kita pakai alat. Bayang tengok Rasulullah, kepandaian ni macam mana. Dengan manual dia boleh tentukan waktu salat, dia boleh tentukan arah kiblat. Kita nak tahu utara selatan nak tahu. Apa? Cek masjid pun tak jumpa. Oh tu satu apa cerita ni? Asar tu Jibril datang ni. Jom Muhammad sembahyang 4 rakaat, Jibril imam, Rasulullah makmum. 4 rakaat. Jibril kata inilah awal waktu solat asar. Dia main maghrib semua. Hari pertama datang semua awal waktu. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Terbit je fajar, sodik. Jibril datang. Jom, inilah waktu subuh. Hari kedua peristiwa Isra Mi'raj tu, Rasulullah tak main, Jibril tak main awal waktu. Dia main akhir waktu. Rasulullah tunggu mana Jibril tak datang. Dekat nak ambil waktu, nak masuk asar lah. Jibril datang, sembahyang 4 rakaat. Habis sembahyang, inilah habis waktu zuhur. Itu asalnya sama tak? Dekat nak maghrib lah. Jibril datang. Sembahyang 4 rakaat. Habis sembahyang, terbenam matahari. Jibril kata apa? Inilah habis waktu asar. Maghrib, isyak sama. Subuh, Jibril datang waktu last sekali, dekat-dekat nak terbit matahari lah. Habis sembahyang, memang waktu terbit matahari. Jibril kata, inilah waktu habis subuh. Zuhur tu baru
Rasulullah sembahyang dengan ajar sahabat waktu-waktu solat. 2 hari tu je Rasulullah dapat ilmu falak. Macam mana nak tentukan waktu solat. Dia boleh tahu sepanjang hidup dia macam mana nak solat. Dengan 2 hari Jibril datang mengajar. Waktu awal, waktu akhir. Tera Rasulullah. Pandai tak dia? Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Fatanah tak dia? Kalau kita kena ajar macam tu je, nanti saya ajar hampa sembahyang awal waktu, saya jadi imam. Waktu saya jadi imam akhir waktu, tak hampa boleh kira tak sepanjang tahun, boleh tak? Duk ajar macam ni pun. Rasulullah Jibril datang 2 hari macam tu, dia boleh kenal, dia boleh kira. Masya Allah, betapa cerdiknya Rasulullah SAW. Okay. Saya pun tak boleh kira macam tu, saya tak pandai. Dah belajar ni pun tergigih lagi pakai alat. Kita punya ilmu jauh lah. Rasulullah nak hijrah tu kan dia singgah sebelum sampai Madinah di Quba. Buat apa? Pindah masjid. Quba tu kiblat ahli kajian ukur tanah ni. Ukur Quba ni kiblat, tak silap sikit pun. Eranya Rasulullah bina. Macam mana dia ukur? Masya Allah. Masya Allah. Cerdiknya Rasulullah. Zaman tu memang orang pandai. Rasulullah pun kena belajar. Zaman tu memang ada astronomi di kalangan Arab Quraisy yang pakar dalam bab ilmu tengok bulan bintang. Rasulullah tak pernah belajar, tapi lebih pakar daripada dia. Dia kata mukjizat lah. Baik, yang lain tak susah, baca je fa isya'in, lepas tu isya' ni sampai ila fajar shadiq, sampai terbit fajar shadiq. Ni pun kalau pencerapan susah. Ilmu yang paling senang saya nak ajar kat hangpa ilmu matahari. Ilmu matahari saya boleh ajar. Ilmu nak tengok fajar shadiq tak boleh belajar. Tak pandai. Yang ni kena orang yang memang duduk lautan, biasa duduk dalam laut, nelayan, dia dengar dan tengok aktiviti-aktiviti di laut, dia boleh kenal siang dah ni. Ni fajar dah ni. Orang biasa duduk lautan, kita ni duduk lautan juga, lautan sawit. Dengan keadaan teknologi, tak kena. Kalau lah jam tak ada, apa tak ada, agak-agak subuh kita subuh je ni. Subuh elephant. Subuh al-fil, mal-fil lah. Tak reti kita nak tengok subuh tak subuh. Allahu Akbar. Doaifnya kita punya pengetahuan. Baik, pas subuhin hinggalah lepas tu jadi subuh. Subuh ni ila tulu'i syamsin, sehingga terbit matahari. Terbit matahari tu bila? Dia lawan maghrib. Terbit matahari macam mana? Ni kaki langit, ni matahari. Dia keluar sikit je, dia jengoi sikit je, jengoi ni matahari ni. Habis subuh. Bodohnya rupa, tak sekata. Habis subuh. Macam mana nak pastikan dia jengoi tu? Tu alat. Alat ni. Nak beli PM admin, tanya berapa harga. Ada yang kecil kan? Kecil kan? Nak buat layang-layang ni pun minta yuran kat saya dulu. Saya ada copyright tu, batik aku tu kena bayar kat saya, benda haram pakai tu. Buatkan anak-anak nak buat layang tak pandai. Yang ni ekonomi ya kan. Alah kadang beli layang tu pun berat, bukan naik, lari tak naik pun. Bagi hang ni. Simple je. Habis ambil buku tengah tu, koyak. 2 line tu. Lipat, baru benang. Buat ekor sikit lari. Buat pusing. Angin tiup lah. Nak senang ambil kipas angin tu, buka tu talar. Iya. Anak-anak kita ajar gitu ya. Anak saya, jangan tak main lah. Bertumbang macam ni. Layang macam ni. Okey. Kita belajar waktu semayang je ni. Wastiqbalu kiblah. Kiblat pula. Bagus. Kita cerita kiblat lah. InsyaAllah. Soal? Berada? Soalan mengenai orang yang pakai ilmu falak ni, dia kena ijtihad ke? Dari sikit dah ya. Bahkan orang yang memang dah pakar ni, dia tengok dah hari dia boleh agak dia kena.
Bahkan kalau nisbah jadual, dia ada jadual dia. Biasanya macam saya pun tok guru, dia nak sebut macam mana, ilmu tu ada kat dia, cuma dia buat jadual tak jadual lah. Saya ngaji dengan Tuan Haji Ghazali dulu pun, ngaji falak, dia boleh dia buat jadual, tapi dia tak buat pun jadual. Jadual lah ada pun pakai, ada lah kata dia, padahal lah pakai je apa yang ada tu. Jadi perlu ke dia ijtihad, yang penting faham. Jadi kalau jadual tu tambah dia dah uji, dah tengok apa-apa betul, pakai je. Jadi atas perlu ijtihad, memang kaedah dia masuk waktu kena ijtihad. Maksudnya kena ada kesungguhan, alat, waktu, ilmu untuk masal ma'rifatu dukhuli waqtin. Mesti kenal pasti masuk waktu. Ilmu masuk waktu tu mesti tahu. Jadi kaedah mudah ni jam, jadual. Itulah. Dan tahu tu dengan ijtihad. Maksudnya masuk ni. Dan pastikan jam anda betul, jadual betul. Siap. Itu je nak jawab tu. Lain? Tak ada soalan. Macam mana nak belajar ilmu falak? Bila nak ajar falak? Nak janji pun tak wani. Nanti bulan Ramadan, baik ajar lain dulu sebelum falak. Nak belajar boleh je, tapi ada syarat. Tak maulah lagi saya mengenai ada lah syarat macam-macam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin.